Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat berhujung minggu. Terima kasih menyaksikan kami di live page IKOP Konstitusi Sarawak. Saya Dayang Nosafiah selaku pengawal perunding IKOP Konstitusi Sarawak. Okey, saya Nur Emilia. Okey, berterima kasih kepada siapa yang tengok live kita pagi ni. Boleh tag kawan dekat ruang komen, and then boleh share kita punya live. And kita ada tetamu jemputan khas pada pagi ni. So pastikan anda menyaksikan kita orang berdua untuk bertemu ramah dengan tetamu jemputan khas kita. So pastikan korang share and then kena tag. Lepas tu nanti boleh letakkan soalan-soalan dekat ruang komen kat bawah. So hai kepada yang sedang masuk live kita pagi ni. Terima kasih. Okay, terima kasih siapa yang tengok kita orang dekat page IKOP Konstitusi Sarawak. Kami sangat berbesar hati menjemput tetamu khas Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah Piri Sarawak. Okay. Korang sekarang ni pastikan korang tag kawan-kawan yang dekat Facebook, tag 5 kawan dekat ruang komen dan pastikan korang share and then nanti boleh share kita orang punya konten ataupun korang punya soalan and then nanti tuan tu boleh jawab soalan korang. So kita ada soalan yang random untuk memenangi wang tunai yang kita nak bagi kepada penonton live kita pagi ni. So pastikan korang join kita punya live pagi ni dalam 10 minit lagi. Yes, nanti penghujung tu korang boleh bagi soalan yang berkenaan dengan topik kita pada pagi ni. Right? Okay. Kita akan start dalam 10 minit lagi. And then topik yang kita nak bahaskan pada pagi ini adalah topik berkenaan kes penipuan atas talian, pinjaman peribadi ataupun makau scam. Biasalah sekarang ni kan isu-isu semasa ataupun isu-isu trend. So pastikan korang kena komen dekat live kita pagi ni and kena share. Yes, kena share. Pastikan korang kena share. Right. Terima kasih siapa yang share kita orang punya page live. Okay. Yang isu yang kita akan bahaskan iaitu kes penipuan atas talian, pinjaman peribadi atau makau scam. Jadi kami orang tengah buat persediaan lah untuk live temu bual bersama Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial. Okay. Kita berhenti seminit lagi. Right.
kita kembali. Okey, salam sejahtera dan selamat pagi kepada penonton live kita pada pagi ini. Okey, tetamu khas jemputan kita iaitu Tuan ASP Adianto bin Mudin selaku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah Miri Sarawak. Okey, terima kasih Tuan luangkan masa Ya, bersama sama-sama. kami. Okey, boleh tak Tuan memperkenalkan pengenalan Okey. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Terutama kepada yang menengok kita live nih hari ini. Okey, saya kenalkan diri saya. Saya ASP Adianto bin Mudin. Saya berkelulusan ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan antarabangsa daripada Universiti Utara Malaysia, UUM Sintok. Saya masuk PDRM pada tahun 2008, kemudian mula bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Kemudian pada tahun 2015 saya bertukar ke IPD Sandakan dalam Jabatan Komersial juga. Dan kemudian saya bertukar ke MIRI sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial dan sehingga kini. Okey, boleh tak Tuan terangkan? Okey, tujuan topik kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan kes penipuan atas talian. Okey, terima kasih Tuan luangkan masa bersama kami. Okey, right. Boleh tak Tuan terangkan maksud penipuan atas talian, pinjaman peribadi itu ataupun makau scam semakin trend di laman sosial? Boleh tak Tuan bagikan satu contoh di laman sosial yang semakin trend zaman sekarang? Right? Okey. Okey, bila kita bercerita mengenai topik kita ni yang lebih kepada pinjaman peribadi dan juga makau scam ni. Pada peringkat awalnya kita kena faham dua benda yang berbeza lah. Sebetulnya topik perbincangan kita pada pagi ini lebih kepada jenayah cyber. Dan bila kita membicarakan pasal pinjaman peribadi, dia ni adalah salah satu jenis-jenis penipuan yang tengah trending sekarang ni. Dia lebih kepada dalam bentuk kewangan, penipuan kewangan. Okey, manakala yang makau scam ni pula dia lebih kepada jenis-jenis ataupun MO yang sebahagian daripada kesalahan-kesalahan dalam jenayah komersial ni yang lebih menggunakan khidmat talian. Macam contoh dia lebih kepada yang panggilan telefon terutamanya. Dan kalau kita mengatakan benda ni dia adalah benda yang berbeza sebetulnya. Dan kadang-kala dia menggunakan medium yang hampir sama. Cuma kadang-kadang kita di luar sana kita campur adukkan benda ni. Dan kadang-kadang yang sebab apa yang paling penting dalam jenayah komersial ni dia adalah melibatkan kewangan dan yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian kepada individu ataupun yang kita katakan nanti sebagai adalah mangsa dalam kes-kes yang melibatkan isu pada topik kita pada pagi inilah. Okey, terima kasih atas penjelasan Tuan sebentar tadi. Kebanyakan kes meningkat, penipuan atas talian melibatkan penipuan pinjaman peribadi yang semakin trend, membabitkan kerugian ribuan ringgit terutama di kawasan Sarawak. Kita tekankan terutama di daerah Miri Sarawak, sering terjadi penipuan pinjaman peribadi sama ada syarikat wujud ataupun tidak. Agak berapakah purata penipuan diterima setakat ini? Okey, bila kita bercerita pasal penipuan pinjaman peribadi ni, okey, apa yang kita perlu semua ambil tahu, kita berbalik kepada dia punya pengertian asal apa dikatakan penipuan pinjaman ni. Okey, dalam kes-kes jenayah komersial ni, penipuan pinjaman ni lebih dikenali dengan nama pinjaman tidak wujud. Kerana apa? Kerana pada awalnya mangsa ataupun pengadu itu sendiri dia akan buat searching untuk cari iklan-iklan khasnya melibatkan pinjaman-pinjaman yang ada kita boleh Google pun pada hari ini memang kita akan dengan mudah kita boleh dapat. Okey. And then bila mana menjadi satu kesalahan bila mana benda ni mangsa pula yang
pada asalnya nih ingin membuat pinjaman dan telah diminta membuat beberapa kali siri pembayaran, tujuan dia tidak lain tidak bukan adalah untuk meluluskan proses pinjaman. Dan bila mana mangsa tadi ini dia sedar bahwa benda itu tidak sepatutnya dibuat, barulah mereka menyadari bahwa mereka ini telah tertipu. Dan di sinilah dia punya titik tolak yang kita katakan sebagai pinjaman yang tidak wujud tuh. Okey, bila kita teruskan balik, dia bila pinjaman tidak wujud nih, dia banyak melibatkan iklan-iklan yang sekarang ni tengah mudah orang sebarkan melalui media massa. Sebab apa? Media massa ni kini dia murah, mudah dan tanpa dia menjimatkan masa semua pihak. Dan apa yang bila kita membicarakan media sosial yang terlibat ni, dia banyaklah umpamanya macam Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, Messenger ataupun WeChat lah. Okey, jadi untuk kita ambil tahu apa yang saya maksudkan tadi dengan bayaran-bayaran untuk diberikan oleh mangsa kepada penjenayah tadi, dia terbagi kepada beberapa jenis. Tujuan dia tidak lain tidak bukan adalah untuk meluluskan pinjaman yang dipohon oleh mangsa tadi. Antara pinjaman, jenis-jenis pinjaman tu kita boleh kategorikan sebagai tujuan dia adalah salah satunya untuk sebagai wang proses. Yang kedua adalah untuk yuran jaminan untuk meluluskan pinjaman tadi. Dan seterusnya akan ada lagi alasan adalah sebagai bayaran pendahuluan untuk pinjaman yang kita mau buat. Dan seterusnya duty stamp dan juga insurans. Okey, macam mana kita nanti penonton yang akan tengok ni dia akan bertanya, macam mana boleh dikatakan sebagai penipuan walaupun mereka ini membuat pinjaman tu adalah menggunakan nama syarikat. Okey. Dan salah satu perkara yang berlaku ni bila mana bayaran yang dibuat oleh mangsa ni akan dimasukkan ke dalam akaun personal ataupun individu dan bukannya atas nama syarikat tu sendiri. Itu salah satu. Dan yang mana kebanyakan akaun bank ini adalah kita panggilkan sebagai keldai akaun ataupun mul akaun. Okey, jadi bila kita berbalik kepada soalan Cik Dayang tadi, bila melibatkan kes-kes yang dimiri, bagi isu jenayah kewangan ni, bagi tempoh 5 tahun kebelakangan ni, bagi tempoh Januari hingga Ogos, bagi tempoh 2016 sampai 2020, okey, dia ada menunjukkan tren peningkatan. Walau bagaimanapun, jika dibandingkan pada tahun ini saja, sebanyak 71 kes yang melibatkan jumlah kerugian lebih kurang RM378,624. Bagi tempoh tahun yang sama, bulan yang sama, bagi tahun yang sebelumnya 2019, jumlah kes nampak meningkat iaitu sebanyak 80. Namun jumlah kerugian juga tinggi iaitu sebanyak lebih kurang RM711,111. Jadi bila mana kita cerita benda-benda begini, saya boleh mengatakan pada tahun ini dia menurun jumlah kes dia. Sebab apa? Salah satu punca dia adalah MCO yang lebih kurang 3 bulan ke 6 bulan yang lepas. Jadi kemungkinan benda-benda ini jadi faktor juga untuk pengurangan kes. Walau bagaimanapun saya tidak menafikan bahwa kes-kes pinjaman tidak wujud ni memang sering berlaku di Miri dan salah satu penyumbang kepada jenayah-jenayah komersial yang berlaku di Miri untuk tempoh terkini. Itu saja, Amy, untuk bila kita menjelaskan bila melibatkan pasal pinjaman tidak wujud. Okey, tiada soalan lagi Tuan. Okey, biasanya kes sebegini antara lingkungan umur berapakah yang selalu terlibat menjadi mangsa scam? Okey. Okey. Bila kita bercerita pasal mangsa ni, bila melibatkan isu pinjaman tidak wujud tadi, kebanyakan mangsa ni dia adalah individu yang bekerja ataupun individu yang berduit. Jadi bila kita mengutarakan lingkungan umur ni, saya tidak dapat mengatakan secara spesifik bahwa umur itu akan daripada contoh 20 tahun ke 30 tahun. Dia tidak dapat kita kategorikan sedemikian rupa. Sebab apa? Kebanyakan mangsa ini saya dapat kelaskan dia lebih kurang
sekitar ujung pertengahan 20-an sehingga 40 dan 50 tahun. Sebab apa? Ada yang starting bekerja dan pun mula mengalami masalah keuangan dan dia starting untuk membuat pinjaman. Dan ada juga dalam masa yang sama certain case di mana mangsa adalah pesara-pesara, sama ada kerajaan ataupun swasta, dan orang pun mengalami ada yang benda-benda begini dan terjebak dengan benda-benda begini nih. Biasanya kan Tuan, sekarang ni kan pesara kebanyakannya jadi isu apa orang dah cakap dia kena scam. And then diorang still lagi nak apa orang dah percaya benda macam ni kan. Ya. Jadi macam adakah umur lingkungan 50-an ke atas kebanyakannya menjadi mangsa scam selain lingkungan umur yang agak muda sikit? Oh, Okey. Kalau kita cakap lingkungan umur yang menjadi mangsa ni, untuk kes penipuan komersial ini, dia banyak lagi kategori kes yang lain. Untuk dalam konteks pinjaman tidak wujud ni, jarang-jarang sekali berlaku mangsa itu adalah pesara. Tapi bila kita cerita tadi kepada yang Macau scam itu, Macau scam ini yang banyak melibatkan pesara. Sebab apa? Untuk MO yang melibatkan Macau scam ini, kebanyakan mangsa ni adalah orang-orang yang mempunyai duit. Dan terutamanya bila orang yang sudah berkerjaya dan bila telah bersara ni pun orang ada simpanan. Dia berbeza sedikit dengan isu tadi yang pinjaman tidak wujud. Bila mana sebab pinjaman tidak wujud ni, kebanyakan mangsa ni adalah orang yang cuba untuk mendapatkan bantuan keuangan, tetapi pada akhirnya mereka lah yang terjebak dan menjadi mangsa kepada penipuan. Okey, kes ini sering berlaku kepada golongan yang bekerja. Masih ada lagi orang ramai yang mempercayai bayaran pendahuluan ataupun deposit dalam proses untuk mendapatkan pinjaman peribadi. Pada pendapat Tuan, wajar tak kes ini semakin meningkat untuk pengetahuan umum? Okey, kalau ditanya pada pendapat saya, bila kita berbalik pada pinjaman tadi, sekarang ni dalam konteks pinjaman tidak wujud tadi tu, dan yang bayaran-bayaran tadi ni, macam saya telah jelaskan tadi, bayaran tu dia ada beberapa jenis dan ikut daripada penjenayah tu untuk approach kepada mangsa ni. Jadi sekarang ni bayaran-bayaran ini kadang-kala ni ini apa yang digunakan oleh penjenayah ni untuk approach mangsa ni. Dia lebih kepada untuk meyakinkan mangsa yang mana ketika itu adalah untuk memohon pinjaman segera diluluskan. So di situ dia punya salah satu punca. Dan bila kita bercerita pasal pinjaman tadi, bagi saya lah, kalau pinjaman ini dia berpunca daripada diri kita sendiri, iaitu yang mangsa itu sendiri salah satu puncanya. Mereka ni search di mana untuk peluang-peluang mencari pinjaman tu. Walaupun pada asalnya ni mereka sedar dan tahu yang mereka ni sudah tidak mampu untuk membuat pinjaman, namun atas beberapa desakan mereka sendiri ataupun mereka punya kekangan sendiri dan mereka mengambil jalan mudah untuk cari iklan. Dan kebanyakan yang kes di Miri yang kita terima, tidak ada satu pun yang jadi mangsa ni berurusan secara live. Orang cakap face to face dengan dia punya penjenayah. So di situ salah satu dia punya yang kita nampak benda ni memang lebih kepada ke arah penipuan. Dan seandainya jika mangsa dengan penjenayah ni berurusan secara live ataupun face to face, di situ kita kemungkinan besar dapat mengurangkan dia punya persentage untuk peningkatan kes-kes sedemikian. Itu daripada pandangan saya lah untuk ketika ini. Okey, soalan seterusnya. Kebanyakan biasanya mangsa yang terlibat lelaki ataupun perempuan. Mangsa yang terlibat biasanya perempuan ataupun lelaki. Kalau kita cerita pasal gender kita ada dua ya, betul? Betul, lelaki dan perempuan. Dia betul. Memang kalau diikut memang dua-dua ada. Cuma persentage yang tinggi lebih kepada lelaki. Okey. Di situ saya tak dapat tengok dia punya ni, dia lebih kepada lelaki. Tapi kalau kita bercakap nanti pasal Macau scam, kebanyakan dia pula lebih kepada perempuan. Di situ ada, tapi kadang benda ni dia check and balance. Kadang-kadang dia lebih ke situ, dia kurang di sini. Dan lebih di situ, kurang di sana. Dia lebih kurang begitulah. Lebih kurang macam tu. Biasa kan, cakap yang kebanyakannya perempuan yang
Ya, Dia dia kena emosi, push. dari segi Ya. emosi, dari segi bawa cakap bercinta atas online. Yang tu Ah, memang ada lah. itu lain punya Lain. topik untuk ini. Bila sekarang kita masih dalam konteks pinjaman tidak wujud Yes. dan kebanyakan yang mengalami masalah keuangan ini lebih kepada lelaki lah. Ya, lebih Mungkin kepada sebab lelaki. orang mau tanggung itu, tanggung ini, mungkin dia rasa burden tu lebih pada lelaki. Itu pada pendapat saya lah. Oh, Ah. okey. Tuan, kita berehat 1 minit. Okey, nanti kita kembali selepas ini. Okey, kita kembali lagi selepas ini. Okey, Tuan, Yes. soalan seterusnya. Apa yang kita sering lihat di laman sosial adalah salah satu platform yang sering digunakan oleh scammer untuk mengelirukan mangsa dari segi contoh iklan, promosi dan sebagainya. Boleh tak Tuan terangkan ada segelintir masyarakat masih mempercayai iklan yang mengelirukan mangsa ini? Okey, Cik Dayang ya. Bila kita cerita pasal iklan ini, kebanyakan iklan-iklan ni penjenayah akan gunakan platform ataupun media masa. Dan dalam hari ini kebanyakan yang lebih banyak orang akan memilih kepada Facebook. Macam saya cakap tadi sebelum ni, dia banyak medium dia sama ada Facebook, WhatsApp, Instagram, Line ataupun yang seumpama dengan dia tu. Bila mana sekarang orang menggunakan iklan begitu untuk menjimatkan masa kepada mereka. Itu pada sudut pandang penjenayah lah. Tapi kepada yang mangsa ini,
Mangsa ini ataupun yang kita cakap tadi adalah individu yang cuba untuk memohon pinjaman tadi. Kebanyakan mereka ini terpedaya disebabkan iklan. Salah satunya iklan dengan ayat-ayat yang digunakan dalam iklan tersebut. Salah satunya mungkin yang pinjaman cepat, segera, tanpa penjamin, tanpa bersemuka. Ada lagi yang kadang-kala orang menggunakan iklan tu ada menggunakan cop-cop bank tempatan, bank famous, dan ada juga kadang-kala ni dia menggunakan kaedah-kaedah ataupun ayat-ayat iklan tu yang boleh mempengaruhi kepada si mangsa. Dan dia kebanyakan di situ bermulanya dia. Dan bila mana benda ni mangsa sendiri berhubung kepada penjenayah, di situ dia meletakkan diri mangsa ni sebagai orang cakap orang yang akan terpilih untuk dijadikan mangsa dalam kes-kes sedemikian. Jadi untuk mengelakkan benda-benda begini, salah satunya individu tu ataupun yang mangsa yang untuk membuat pinjaman tadi, dia kena adalah kesedaran diri dia sendiri itu untuk mengambil tahu adakah iklan yang dia terlihat dalam media massa itu adalah iklan daripada syarikat ataupun pihak peminjam yang betul-betul wujud ataupun sebaliknya. Kalau kita sudah membuat pemeriksaan di peringkat awal, sebagai contoh, kalau dia menggunakan nama syarikat dan ada nomor syarikat, kita boleh membuat semakan. Kita Google sendiri ataupun kita masuk ke laman sesawang SSM, Suruhanjaya Syarikat, kita boleh semak di situ sama ada wujud ataupun tidak syarikat tersebut. Dan kita boleh tengok dia punya tips, tengok aktiviti syarikat tersebut. Kalau dia mengiklankan pinjaman, tetapi aktiviti dia macam penjual sayur sebagai contoh. Benda tu adalah salah satu kita tengok macam bahasa orang sini panggil apa? Klise. Lebih kurang gitulah. Klise. Jadi kalau kita nampak di situ, kita boleh tengok dan kita boleh mengelakkan diri kita untuk dijadikan sebagai mangsa dalam urusan-urusan sedemikian. Jika kita tengok sebuah benda tu ada di situ, possibility untuk kita dijadikan mangsa, kenapa tidak kita beralih kepada yang iklan yang lain ataupun kita mencari macam seumpamanya iCop ini. iCop ini saya tengok pun dia ada premis dia sendiri pun ada dan dia punya individu yang boleh menjelaskan apa yang dia perlu buat. So itu salah satu bagi saya boleh mengurangkan kepada individu di luar sana untuk dijadikan sebagai mangsa kepada penjenayah-penjenayah di masa-masa akan datang. Right. Okay. Boleh tak Tuan sebab sedikit tadi pinjaman penipuan pinjaman peribadi. Sekarang ni kita masuk kepada Macau Scam. Boleh tak Tuan jelaskan ataupun bagi satu contoh Macau Scam biasanya trend sekarang ni juga. So boleh tak Tuan terangkan? Okey. Sekarang ni bila kita masuk pasal tajuk Macau Scam pula. Okey, Macau Scam ini macam mana kita mengatakan Macau Scam ini? Sebetulnya ni Macau Scam ni adalah nama dan istilah yang kita orang Malaysia sudah sedia maklum. Sebetulnya apa yang dikenali sebagai MO Macau Scam ini, dia punya jenis penipuan adalah dipanggilkan sebagai tipu panggilan. Dia lebih kepada penyamaran sebetulnya. Iaitu pun ataupun jenayah komunikasi ataupun dipanggilkan spoofing punya dan juga impersonation fraud. Dia lebih kepada itu. Di mana benda ini merupakan satu jenayah yang melibatkan penggunaan peralatan perhubungan telekomunikasi. Atau dalam bahasa trending dia orang kenali peralatan komunikasi ini dipanggilkan sebagai VoIP. Apa yang dimaksudkan dengan VoIP ini yaitu adalah Voice over Internet Protocol bagi menghubungi mangsa. Bila kita cerita pasal VoIP ini, yang ini akan ada persoalan di kalangan penonton kita nanti, kemungkinan dan sehingga ke hari ini pun banyak mangsa-mangsa ni dia akan mempersoalkan kenapa VoIP ini. VoIP ini adalah yang mana kita tengok bila mana sebagai contoh saya adalah mangsa dan saya terima panggilan telefon daripada penjenayah yang mengatakan mereka ini adalah daripada Polis Miri sebagai contoh. Bila kita tengok dalam telefon kita, nomor telefon itu adalah nomor telefon Miri. Memang. So itulah penggunaan teknologi itu, dia akan menggunakan nomor-nomor yang dia set up. Kalau dia mau set up bank negara, nomor telefon bank negara akan
terpampang di telepon kita. So di sini yang salah satu penggunaan teknologi itu tadilah. Dan kemudian mangsa yang diperdaya tadi ini, yang sudah percaya tadi apa ya cerita dia nanti, dia akan kebanyakan duit akan dimasukkan oleh si mangsa tadi yang telah terperdaya kepada pihak ketiga. Ataupun kebanyakan juga dia memberikan, mangsa itu sendiri memberikan akses account dia kepada penjenayah. Seperti dia bagikan TSC number, dia punya online banking, dia bagi dia punya dia bagi dia punya username, password, dan sekarang pun ada juga yang panggil OTP apa semua tuh. So itu dia punya salah satu yang menyebabkan dia menjadi kerugian yang akan dialami oleh mangsa tadi. Oke, bila kita bercakap pula pasal Macau scam tadi, dia ada beberapa kategori ataupun modus operandi bila mana dia penjenayah tadi berhubung kepada mangsa melalui panggilan telepon. Sebagai contohnya lah, salah satu yang biasa kita terima, dia banyak yang akan menyamar sebagai ahli keluarga ataupun sahabat andai ataupun kenalan. Cakap yang dalam kategori ini kebanyakan dia akan cakapkan pinjam duit ke something, telepon tertinggal. Dia macam-macam. Sama ada dia guna nomor telepon lain dan dia mengaku kepada kawan. Sebagai contoh, mungkin di sini mungkin ini akan teks ataupun telepon dia akan mengatakan saya tertinggal telepon ke apa semua, minta bantu saya dulu masukkan sekian duit nih ke dalam account nih. So itu salah satu dia punya MO ataupun kategori. Dan seterusnya juga ada juga penjenayah nih yang mengaku daripada pihak bank. Pihak bank ada juga yang mengaku daripada pihak kad kredit, account yang digunakan ataupun dia mengatakan dia daripada pihak insurans. Dan yang ini dalam MO yang begini nih kebanyakan dia akan lebih kepada untuk mengatakan pada si mangsa tadi, macam contoh dia ada utang kad kredit dia digunakan di luar negara kah, di manakah. Jadi bila mana pengadu ataupun mangsa tadi ini yang memang betul dia ada kad kredit dan di bank yang sedemikian, dalam masa yang sama kemungkinan dia akan terperdaya juga. So bila dia jelaskan begini penggunaan di sini, di situ ke sini, so dia punya bila yang mangsa nih, bila dia bagi peluang kepada penjenayah untuk approach dia dan dia ketika itu lebih kepada istilah kita letakkan sebagai keadaan kita panik, dan di situ salah satu punca yang mendorong kita nih akan jadi mangsa kepada penjenayah. Dan ada juga yang lain-lain nih pun yang dia punya MO lain tuh, dia kadang-kadang mengatakan anak kena colek lah, dan perlukan tebusan lah, itu pun ada juga. Dan ada juga yang sebelum ni viral beberapa bulan sebelum ni, yaitu langgar lari. Macam contoh mangsa di Miri, dia akan telepon, dia ada sewa kereta, dia langgar lari di Sabah kah, di Terengganu kah, by example lah, di Semenanjung kah, begitulah. Itu salah satu juga. Dan paling yang famous sekarang juga banyak yang penjenayah nih telepon kepada mangsa dan dia mengaku dia adalah daripada pihak-pihak berkuasa. Terutamanya dia cakap dia polis lah, SPRM lah, custom lah, LHDN lah. Dia lain dia punya penguatkuasa lain, dia punya jenis kesalahan yang dia akan katakan. Macam contohnya kalau dia mengatakan dia macam daripada polis by example. Dia akan cakap kawan ni account dia terlibat dengan dada kah, dengan jenayah ni lain kah. Jadi ada orang guna account dia, detail dia begitu, dan dia adalah wanted ke something yang begitu. Dan di sini yang salah satu punca juga yang menyebabkan mangsa tadi, bila mana dia kurang kesedaran dan dia ketika itu dalam konteks panik dan tidak bercerita dengan rakan-rakan dan ahli keluarga di sekeliling dia, dia akan terjerumus ataupun akan menjadi mangsa kepada kejadian-kejadian modus operandi yang sedemikian tadilah yang kita panggilkan sebagai Macau scam. Okey. Kita berbalik kepada kes penipuan atas talian. Untuk kesedaran rakyat Miri terutama bagi golongan kurang faham konsep pinjaman peribadi, ada tak pihak berwajib mengadakan kempen-kempen kesedaran masyarakat melibatkan agensi-agensi untuk mengurangkan kes penipuan semakin meningkat? Okey, bila kita bercakap pasal kempen ni, sebetulnya kita hadir pun pada hari ini sebahagian daripada proses kita untuk berkempen. Dan untuk makluman kita semua,
kebanyakan nih memang campaign hampir setiap bulan, hari ataupun minggu dan tahun pun kita ada buat. Untuk makluman di Miri saja yang kita pernah buat sebelum-sebelum ini pada sekitar tahun 2018 kita ada buat program bersama Bank Negara Malaysia. Dan pada 2019 kalau saya tidak silap kita punya ketua jabatan siasatan jenayah komersial sendiri Sarawak ketika itu ada membuat talk di Permaisuri Mall dengan kita pun ada membuat pameran-pameran masa hari saya rasa ya pada tahun 2019 ketika itu kita ada buat di Permaisuri Mall memang tempat crowded untuk orang awam. Cuma dan dalam masa yang sama juga kita ada platform-platform lain macam Facebook lain dan kita juga ada dan benda yang simple sekali yang kita biasa tengok antara kempen yang kesedaran yang dibuat oleh polis ni kami akan ada buat setiap ceramah dan kepada sekolah-sekolah yang terlibat ni. Kadang-kala pegawai dan anggota kita dia akan pergi bagi ceramah untuk sekolah. Dan semua benda ni berlaku bukan di Miri saja. Dan hampir seluruh Malaysia. Dan yang satu paling senang juga kita boleh tengok bila kita pergi bank. Bila bank dia akan ada satu tampal notis di tepi tu ataupun paling common lah. Kita boleh tengok dalam itu screen CDM ataupun cash deposit machine tu ataupun ATM. Dia akan ada peringatan daripada polis ya. Ada iklan di situ kita boleh lihat dia akan bagikan amaran kepada individu. Jadi sekarang ni punca dia individu yang menjadi mangsa itu sendiri sama ada dia aware ataupun tidak benda ni. Dia mau cari tahu pasal benda ni ataupun tidak. Kalau banyak pun kita buat campaign tapi individu itu tiada kesedaran diri pun tidak guna juga kan. Jadi nanti menjadi orang cakap kita syok sendiri pula buat benda ni. Jadi yang benda ni sebetulnya adalah untuk kepentingan bersama dan apa yang kita buat pun hari ini lebih kepada untuk kita bagi pendedahan kepada orang awam terutamanya di Miri. Dan kebanyakan orang Miri ini bukan saya cakap apa, kebanyakan di Miri ini dorang kurang terdedah kepada benda-benda begini dan penggunaan teknologi khasnya. Okey, baik Tuan. Tuan nak tahu juga, seringkali kes yang diterima melibatkan pinjaman pribadi yang tidak wujud syarikatnya. Adakah kes sebegini mangsa membuat laporan polis atas sebab ingin mengambil tindakan untuk suspek untuk jejak suspek hilang tanpa dikesan? Apakah tindakan yang boleh dilakukan? Okey, bila kita melihat konteks yang begini ni, bila pengadu membuat laporan polis, okey, lepas tu apa tindakan kita dan apa tindakan si mangsa ni, dia begini. Mula-mula sekali kita kena ambil tahu apa bidang tugas polis itu sebetulnya. Bidang tugas polis itu sendiri dia termaktub di bawah Seksyen 3/3 Akta Polis tahun 1967. Dia ada 5 benda yang utama dalam tugas dan function polis di Raja Malaysia, itu di Malaysia ini. Yaitu pertama memelihara undang-undang dan ketenteraman. Yang function kedua dia mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia. Terusnya mencegah dan mengesan penjenayah. Yang keempat menangkap dan mendakwa pesalah. Yang seterusnya mengumpul risikan dan keselamatan. Jadi bila kita sentuh kepada konteks yang pengadu membuat aduan tadi, kebanyakan dia ni masuk kepada yang function ketiga, keempat dan kelima. Iaitu tadi mencegah, mengesan dan mencegah, kita menangkap dan mendakwa, supaya kita mengumpul maklumat risikan. Jadi bila mana pengadu ni membuat aduan, dia dengan pihak polis ataupun kita boleh cakap bila kes penipuan ini, dia akan pergi pada bahagian siasatan jenayah komersial dan akan berhubung dengan kita punya IO dan AIO, iaitu pegawai penyiasat ataupun penolong pegawai penyiasat. Bila mana mereka tampil untuk memberikan keterangan dan atas report yang mereka dakwa mereka ni adalah mangsa, di sini kita kena ingat dia punya basic yang requirement kita yang perlu kita sama-sama ambil tahu. Kita ni boleh dikatakan adalah teamwork ataupun kita duduk dalam satu bumbung yang sama ataupun dalam sampan yang sama sebetulnya. Maksudnya kita sama-sama kena build up case yang apa yang di-report dan didakwa oleh mangsa tadi. Sebagai contoh, bila dia mengatakan dia adalah mangsa kepada penipuan dan salah satu bila pergi pada kita punya site kita sebagai pegawai penyiasat ini,
kita akan tanya dia macam mana cara dia terpedaya, di mana iklan dia, lepas itu macam mana dia masukkan, apa ini duit transaksi. Sebab apa? Semua benda-benda ini semua adalah petunjuk kepada siasatan untuk kita mencari siapakah dalang di sebalik kejadian ini. Walaupun akan ada kekangan-kekangan, tapi bila mana dua-dua pihak, yaitu mangsa sendiri dan pihak polis bekerja sama, saya yakin dan percaya, insya Allah benda ini kita akan dapat dia punya solusinya. Walaupun pada hakikatnya tugas polis ini bukan untuk cari mangsa dan bayar balik kerugian pada si pengadu atau si mangsa tadi, tapi in the end ataupun benda-benda ini nanti kita akan dapat mengurangkan aktiviti jenayah ini dan kita dapat menegakkan keadilan kepada si mangsa. Okey, soalan seterusnya. Okey, seperti mana yang tuan tahu, pihak kami mengupakan agensi pengurus kewangan kebelakang ini, pihak kami sering menerima kes-kes penipuan berunsurkan pembayaran pendahuluan ataupun upfront payment. Boleh tak tuan terangkan modus operandi tentang jenayah scam? Kebanyakannya lah. Okey, kalau dalam konteks yang soalan ini, dia lebih kepada yang tadi macam saya cakap tu, dalam konteks pinjaman tidak wujud, apakah jenis-jenis bayaran itu yang menyebabkan mangsa tadi terpedaya. Dan disitulah dia yang saya katakan tadi, apakah tujuan bayaran-bayaran itu sebetulnya. Dan bila mana mangsa bertanya kepada penjenayah tadi, bayaran ini sekian ini untuk apa. Dan di situ akan ada alasan-alasan yang diberikan oleh penjenayah tadi, sebagai contoh untuk untuk duit proses, lawyer fee, duty fee dan insurans sebagainya. Dan disitulah yang dorang menggunakan, dorang punya alasan ataupun kita panggilkan sebagai tadi modus operandi dia untuk meyakinkan kepada mangsa ini bahwa itulah bayaran yang terpaksa ditanggung. Tapi bila mana in the end nanti yang dorang mereka ni ataupun mangsa tadi telah menginginkan ataupun serahkan membuat pembayaran tadi secara berperingkat, mereka pada ujungnya nanti mereka akan sedar. By example, contohnya begini. Pinjaman yang dibuat adalah sebanyak 5.000. Tapi dalam masa untuk meluluskan pinjaman tadi, mangsa tadi dikendaki membuat bayaran. Sebagai contoh, bayaran pertama adalah bayaran peguam, sekitar macam 200-300 contohnya. And then selepas itu akan ada lagi bayaran seterusnya. Dalam macam dia akan tambah lagi 200-300 sampai in the end, ujung sekali pengadu sendiri akan sedar, dorang ni yang terpedaya ni dia masukkan duit atau serah duit lebih daripada apa pinjaman yang mereka kendaki. So di situ akan nampak dia punya something wrong somewhere, orang cakap ni kan. Jadi benda tu buat sepatutnya kita akan nampak benda ni sudah macam suspicious kepada kita. Tapi sama ada mangsa sedar atau tidak, di situ dia punya persoalan utama dia sebetulnya. Okey, baik Tuan. Boleh tak Tuan cerita sedikit pengalaman Tuan sepanjang berkhidmat di Miri Sarawak? Okey, bila kita cerita pasal pengalaman ni, sebetulnya pengalaman tu pun tak banyak sebetulnya. Tapi bila kita cerita pasal menguruskan dan kendalikan pengadu dan kes-kes jenayah komersial di Miri ini, dan kebanyakan kes-kes jenayah di Miri ini dia banyak lebih kepada yang lebih kepada yang ikut tren lah. Dan macam saya katakan tadi, jenayah komersial ni dia ada dia punya tren dia sendiri. Macam contoh sekarang macam kita ceritakan topik kita ni pinjaman tidak wujud dengan Macau scam. Ini antara benda bukan baru sebetulnya. Yes. Dan mangsa itu sendiri kadang-kadang dia tidak peka benda ni. Jadi itulah kadang-kadang yang membuatkan diri itu terletak sebagai mangsa. Sama juga macam kita punya tagline pada hari ini, untuk mengelakkan diri daripada jadi mangsa penipuan online. Yes. So di situ yang kita kena ni. Dan bagi saya tadi, apa yang saya cakap ni adalah bukan pengalaman saya pun sebetulnya. Ini benda siapa yang bertugas dalam polis sendiri pun dia akan nampak benda ni, dan masyarakat di luar sana pun aware dengan benda-benda begini, dan kita boleh tengok juga benda begitu. Jadi kalau cerita pengalaman saya pun tak banyak juga pengalaman, lebih kurang 10 tahun ke 12 tahun saya dalam komersial itu yang saya boleh kongsikan untuk ceritakan benda-benda yang melibatkan scam.
Okey, kita sesi Q&A kepada penonton. Kita berehat sebentar lagi. Okey. Kembali lagi. Okey. Okey Tuan, kita sudah berada di penghujung wawancara. Boleh tak pihak Tuan memberi sedikit nasihat kepada masyarakat yang di luar sana? Okey. Okey, bila kita cakap nasihat ni sebetulnya ni adalah peringatan kepada diri saya sendiri juga lah sebetulnya. Okey, bila kita cerita pasal topik kita pada hari ini iaitu pinjaman tidak wujud dan peribadi ini dengan Macau scam lah. Ataupun lebih elok kalau kita cakap benda ni dia lebih kepada sebahagian daripada jenayah-jenayah komersial lah. Okey, bila kita bercakap pasal jenayah komersial ni dan jenayah cyber pada hari ini, kita kena ambil tahu pertama dia adalah punca berlakunya jenayah. Okey, antara yang kita dapat saya simpulkan punca berlakunya jenayah cyber ni ataupun jenayah-jenayah scam pada hari ini dia berpunca kepada dua sebab yang utama lah. Salah satunya itu adalah sifat manusia itu sendiri ataupun mangsa itu sendiri, dan yang kedua adalah technical ataupun penggunaan teknologi pada hari ini. Okey, bila kita sentuh tadi ada melibatkan sifat manusia. Yang pertama ni kemungkinan dia panik. Dia mencari jalan mudah. Di situ salah satu puncanya. Lepas tu dia mudah percaya dan dia pun kadang ada melibatkan perasaan yang takut, kurang peka kepada persekitaran. Itu salah satu punca-punca yang menyebabkan dia mangsa ni akan termasuk dalam terjebak dengan jenayah-jenayah sedemikian. Dan yang seterusnya kita boleh katakan sebagai punca dia adalah penggunaan teknologi. Kemungkinan macam
password yang digunakan tuh mudah diteka, dia dia punya antivirus, dia punya auto logging. Ini antara contoh-contoh yang menyebabkan dia inilah. Dan kebanyakan kita juga nih pun banyak juga yang tidak celi IT. Itu yang salah satu juga dia punya punca juga. Oke, bila benda tuh kita sudah kenal pasti punca dia, baru kita boleh buat langkah-langkah pencegahan. Benda ni kita kena ambil tahu punca utama dia ni adalah lebih kepada panik dan pencari iklan lah bila kita cerita pasal pinjaman tadi. Jadi perkara utama yang kena dibuat adalah kawal emosi dan diri itu sendiri dulu. Jika tidak, Anda possibility tinggi untuk menjadi mangsa dalam kes-kes yang sebeginilah. Jadi dalam masa yang sama kita boleh ambil, bila kita sudah cool, orang cakap kurangkan panik, kita akan dapat ada masa ruang untuk berpikir bagaimana cara kita untuk lindungi akses, lindungi identiti kita, lindungi talian kita, muat turun aplikasi secara selamat. Lepas itu ketahui juga hak-hak kita sebagai orang Malaysia. Seterusnya, jangan kita mendedahkan maklumat-maklumat kewangan kepada orang-orang pihak yang ketiga, terutama orang yang tidak kita kenali. Okey, lepas tu jangan pindahkan apa-apa uang atau membuat urusan pindahan uang atas arahan sesiapa pun. Untuk tujuan apapun jika tidak diyakini. Okey? Jadi dalam masa yang sama ini, untuk makluman juga, kebanyakan kes-kes jenayah cyber, scam ataupun melibatkan pinjaman tadi, kita akan dia lebih kepada kesalahan. Bila kita bercerita pasal kesalahan dan hukuman, kesalahan penjenayah ini dia lebih kepada kita akan fokuskan kepada Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Itu kesalahan menipu dan secara tidak jujur mendorong penyerahan sesuatu harta. Yang ini adalah rujukan kita, yang mana jika disabitkan kesalahan, hukuman dia adalah 1 hingga 10 tahun penjara dan dengan sebatan dan juga denda. Okey, walau bagaimanapun ada juga yang sekarang menjadi viral dan keperluan kita untuk ambil tahu adalah yang kita cakap tadi adalah keldai account ataupun mul account itu sendiri. Apa yang dikatakan keldai account ini, kita kena ambil tahu ini adalah individu-individu yang telah memberikan kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan akaun dia, sama ada melalui online banking ataupun memberikan kad ATM beserta dengan password untuk digunakan oleh penjenayah ataupun pihak ketiga untuk melakukan jenayah tadi. Jadi bila mana benda ini berlaku, pemilik akaun itu sendiri dia terikat di bawah peruntukan Seksyen 424 Kanun Kesiksaan, yang mana kesalahan ini adalah memindahkan atau menyembunyikan balasan secara tidak jujur atau tipuan. Yang mana ini individu itu juga jika disabit kesalahan boleh dikenakan penjara sampai 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Okey, bila benda ini berlaku, kita kena ambil tahu kepada mangsa-mangsa ataupun mereka-mereka yang tersenarai ataupun termasuk dalam kategori mul account ataupun keldai account tadi, kita kena aware sebab apa possibility bila berlaku benda-benda yang sama ini dia akan memberi impak yang negatif di masa hadapan. Sebagai contohnya, jika hari ini dia disabitkan kesalahan, dia merupakan student contohnya, pelajar lagi, penuntut lagi ketika ini sebagai contoh. Dan selepas dia habis belajar nanti, dia mau cuba nasib di luar sana untuk apply apa-apa kerja, dan di situ dia akan ada sedikit kesulitan. Sebab apa? Rekod jenayah dia telah terdapat dalam rekod kita. Dan dalam masa yang sama, kemungkinan juga pihak bank tidak akan membenarkan individu tadi itu untuk membuka apa-apa akaun bank. So di situ dia akan memberikan kesukaran pada diri dia sendiri. Dan dalam masa yang sama benda ni, jika dia bersabit dengan mana-mana kes di seluruh Malaysia, kemungkinan dia pun akan disenarai hitamkan. Dan kemungkinan dia pun tidak boleh keluar ke mana-mana negara. Ya, agak susah lah. Ya, di situ dia punya, orang cakap dia punya impak kepada individu tersebut.
Jadi sebelum saya mengakhirkan kita punya menjawab kepada soalan-soalan seterus ini, saya rasa tidak sah sekiranya saya tidak menjelaskan apa dia kejayaan dan penyelesaian case bagi daerah Miri untuk menyelesaikan ataupun tindakan-tindakan pihak komersial nih. Khasnya Miri untuk mengambil tindakan lebih kepada menyelesaikan case-case melibatkan jenayah komersial ini, khasnya yang disentuh oleh topik kita pada hari ini yaitu jenayah keuangan, khasnya pinjaman dan juga jenayah cyber tadi ataupun itu Macau scam. Jadi bila kita ceritakan pada kejayaan kita pada tahun ini, kita telah dalam semua case komersial hampir 37% kita telah menyelesaikan case yang dibuka pada tahun ini, dan jika kita pecahkan dia akan terbagi kepada 6 untuk jenayah keuangan, 75 untuk jenayah cyber, lain-lain scam semua tu, dan juga lain-lain kesalahan yang ada dalam komersial. Dan ini bila di-compare pada tahun 2019, pada tahun 2019 persentage untuk penyelesaian case hanyalah setakat 30.90%. So jika kita tengok daripada konteks ini, memang boleh dikatakan Miri ini sedang aktif dan tengah menggembleng usaha dan tenaga kami yang ada sekarang ni pun untuk menyelesaikan kebanyakan kes-kes yang sedemikian ini, untuk memberikan keyakinan kepada penduduk dan masyarakat di Miri bahwa kita ni menjalankan tugas-tugas kita dengan tulus dan ikhlas lah untuk membantu mangsa-mangsa di luar sana. Dan seterusnya juga untuk itu, saya suka kongsikan kepada semua penonton-penonton kita dan individu yang ada di studio ini. Kita boleh tengok dan tambahkan knowledge kita dalam melibatkan isu-isu jenayah komersial. Khasnya kita boleh tengok saya boleh pecahkan kepada beberapa benda, yaitu yang pertama Facebook. Bila kita tengok Facebook ini, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Malaysia pun dia ada juga dia punya Facebook sendiri. Di mana kontingen sendiri itu pun akan ada Facebook dia sendiri. Kita semua boleh, sebagai contoh sebelum ini Sarawak sendiri pun dia ada dia punya page dia untuk komersial. Dari situ kita boleh follow, like, share and subscribe. Itu semua boleh. Lepas tu kita boleh tengok juga yang lain, dia lebih kepada Cyber Crime Alert Royal Malaysia Police. Yang ini pun ada juga, dia akan cerita lebih kepada cybercrime. Dia akan fokuskan kepada cybercrime. Dan ada juga lagi, kita boleh untuk topik kita juga ni, kita boleh nak follow page Amaran Scam. Dalam Amaran Scam ni dia akan jelaskan pasal scam-scam yang berlaku di Malaysia. Okey, dalam masa yang sama, kepada kita yang di luar sana, kita boleh menggunakan portal yang telah dibangunkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Malaysia, iaitu di ccid.rmp.gov.my/semakmul. Tujuan portal ini diwujudkan tidak lain tidak bukan kita boleh membuat semakan, khasnya nomor telefon dan juga nomor akaun yang digunakan oleh penjenayah. Dan di situ dia akan bagikan kita info cepatlah. Kita boleh tahu jika nomor telefon itu yang digunakan sebelum ini dan juga nomor akaun itu terlibat dengan mana-mana kes, khasnya kes polis dan jenayah komersial. Dan jika tidak mau masuk portal ini juga telah dimudahkan untuk mobile apps. Kita boleh cari mobile apps ni pun dia ada juga Semakmul. Jadi bila ni ada sudah kita save dalam kita punya handphone, dia memudahkan kita. Dalam masa yang sama, kita pun boleh juga tengok info lain lah. Info lain kita pun ada, dan juga saya pun suka juga untuk mengatakan bahwa kita pun banyak juga brosur-brosur. Dan jika ada pameran ke ada apakah, memang kita pun ada brosur. Dan kepada orang yang di luar sana, penonton kita, boleh ambil kesempatan jika ada kemuskilan mengenai sebarang kes jenayah komersial, boleh datang ke pejabat kita di IPD Miri, dan saya menggalakkan individu yang datang ini ataupun membuat report, saya galakkan datang pada office hour supaya kita senang untuk mengambil tindakan seterusnya. Macam kadang-kala ada tindakan yang pengadu ni ataupun mangsa tadi melibatkan bank. Kalau datang selepas office hour, kadang kita tidak dapat membantu untuk merujuk kepada jabatan lain atau agensi lain. Sebab agensi lain kita terikat, orang akan bekerja 8 jam ataupun sehingga pukul 5 petang.
So bukan mengatakan kita ni reject untuk suruh buat report pada siang hari, tidak. Tapi untuk memudahkan jika ada semakan yang perlu dibuat segera, di situ dia punya kelebihan bila kita membuat sekitar jam 8 ataupun pagi itu sampai sebelum jam 4.30 atau jam 5. Jadi pihak bank masih terbuka, jadi kita boleh ambil tindakan prevention ataupun tindakan awal kita untuk membantu mangsa. Sebab saya yakin dan percaya pengadu ini dia lebih kepada untuk menyelamatkan duit dia ataupun mangsa tadi. Tapi bila dia buat report tengah malam, sebagai contoh, buat report jam 1, jam 2, macam mana kita mau berhubung dengan bank untuk confirmkan benda tu? Di situ jadi kesukaran kepada kita dan ada set effect-nya kepada si mangsa itu sendiri. Kesian juga pada dia. Kalau boleh hari bekerja. Ya, jadi memudahkan kita, saya punya IO dan AIO untuk membantu dia dengan sebanyak mungkin yang boleh kita bantu. Dan itu khidmat sosial yang kita boleh berikan. Dan kami buat benda ini semua ikhlas untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Itulah moto kita pun dalam polis ni. Okey Tuan, sesi Q&A kepada penonton kita punya live pagi ni. Kita berhenti 1 minit seketika, nanti kita kembali lagi.
Kita kembali lagi di page ICOP Konstitusi Sarawak. Okey, yang kita kembali ke sesi Q&A. Soalan yang pertama daripada penonton. Dari Hafiz Apis. Berapakah tempoh masa yang diambil oleh pihak polis untuk menjalankan siasatan terhadap sesuatu kes yang melibatkan jenayah komersial? Okey, terima kasih Dayan. Okey. Terima kasih juga kepada penonton yang mengadukan soalan ini, iaitu Encik Hafiz. Saya percaya ini lelaki lah kan? Okey, bila kita cerita mengenai tempoh masa ni, tempoh masa siasatan ni sebetulnya begini, untuk menjawab kepada Encik Hafiz lah. Untuk tempoh masa siasatan ini sebetulnya dia bergantung kepada lead ataupun petunjuk kepada siasatan apa yang dapat kita ambil daripada sesuatu kejadian. Macam contohnya laporan yang dibuat itu, contoh bila mana dia melibatkan dalam konteks penipuan ini, macam contohnya kita perlukan lead dia apa yang dia buat dia berhubung dengan si penjenayah tadi. Sebagai contoh, talian telefon, akaun yang digunakan, apa lagi risit-risit pembuktian, ada dia punya conversation, di mana iklan dia dipamerkan. So itu benda semua itu akan membantu kita untuk memudahkan ataupun mempercepatkan tempoh siasatan. Sebab apa? Setiap benda yang kita terima daripada mangsa tadi, kita bukan macam mana kita cakapnya, kita bukan seperti undang-undang ataupun menggunakan konsep apa yang kita terima semua adalah benar. Tidak. Apa yang kita terima walaupun dia adalah mangsa itu sendiri, kita perlu pengesahan daripada individu ataupun pihak-pihak yang mengeluarkan dokumen itu. Sebagai contoh, yang paling besar ada guide-nya adalah kepada akaun tadi. Bila mana itu adalah akaun tadi, dan kita akan membuat semakan dan mohon akta daripada bank negara benarkan kita, untuk kita akan minta kepada bank-bank yang berkaitan untuk memberikan kita detail kepada pemilik akaun tadi sebagai contoh. Kemudian daripada situ kita akan tengok apa yang kita dapat kembangkan siasatannya. Sebagai contoh kita akan dapatkan pemilik akaun tadi dan kita akan semak juga di mana dia akan berada. Kita akan cuba untuk kesan apa semua. Dan ada juga certain benda dia akan jadi permasalahan di mana cabaran untuk siasatan benda begitu, di mana sebagai contoh in the end bila kita tengok benda ni akaun yang digunakan tu sebagai contoh adalah warga asing, warga luar. Contohnya macam penduduk warga negara lain. Jadi kadang-kadang alamat dia itu akan berpindah randa contohnya. Jadi setiap kali ada alamat dalam situ kita akan kesan. Dan ada certain jabatan yang kita akan kembangkan dia punya maklumat siasatan tadi. Yang benda begini kebanyakannya secara jujurnya pihak polis ataupun pegawai penyiasat dia tidak akan mendedahkan benda ni maklumat tadi kepada si mangsa. Sebab kemungkinan si mangsa tadi dia akan membuat yang provokasi ke, by example dia akan postkan dalam Facebook ke, benda itu nanti akan memberi peluang kepada penjenayah untuk menghapuskan dia punya jejak-jejak semua. So bila kita bercakap kepada tempoh masa yang seperti yang disoal kepada saudara Hafiz tadi, apa yang saya berani cakap untuk tempoh masa siasatan dia bergantung kepada lead ataupun kita punya petunjuk dalam siasatan. Jika petunjuk itu jelas dan orang cakap kita dapat mengumpulkan benda itu secepat yang mungkin dan tempoh siasatan akan jadi pendek. Dan tidak mustahil juga ada certain case yang kita siasat dalam jenayah komersial ni, kita boleh selesaikan kurang daripada 7 hari. Dan banyak juga boleh Google juga dalam kita punya Facebook apa semua, banyak juga yang kejayaan dalam komersial di Malaysia. Termasuk Miri sendiri pun sebelum ini dalam sekitar tahun 2018 dan 2019 pun ataupun tahun ini juga kita pun ada juga beberapa jenis kejayaan kita yang kita dapat tuduh dalam tempoh tahanan reman atas suspek. So di situ kita boleh mengatakan bahwa petunjuk itu memainkan peranan. Bila mana ada mangsa itu sekadar membuat laporan dan dia lepaskan semua kepada IO ataupun pihak polis untuk siasatan, di situ kemungkinan tempoh siasatan akan berlanjutan. Bila mana contoh pegawai penyiasat minta disediakan dokumen, tidak diberikan dokumen. So macam mana kita mau study balik dia punya petunjuk dalam sesuatu case. Dan yang ini kebanyakannya ni benda-benda melibatkan dokumen penting sebab benda ini akan dijadikan sebagai apa yang kita jadikan sebagai pembuktian yang
jelas. Sebab dokumen ini adalah salah satu orang gunakan sebagai sumber maklumat yang sekunder. Premier ataupun sekunder yang itu dia punya persoalan dia untuk maklumat-maklumat kita. Dan dia akan dijadikan sebagai keterangan di mahkamah. Dan apa yang kita tidak paham di luar sana adalah keterangan yang kita dengar daripada orang lain. Orang lain itu adalah kadang-kadang benda itu kita kena buat pengesahan dan kadang-kala benda yang itu yang jadi buah mulut, orang beranggapan itu adalah pembuktian. Dan sebetulnya benda itu boleh dijadikan pembuktian tapi adalah amat sukar. So yang itu kadang-kala menyukarkan kita untuk kita mencari penyelesaian kepada suatu case. Jadi saya rasa itu menjawab untuk persoalan Cik Hafiz tadi. Okey, soalan yang kedua, penonton yang sama dari Hafiz. Okey, soalannya adalah, adakah nama mangsa yang telah disenarai hitam oleh pihak bank negara ataupun pembukuan akaun pribadi akan kembali pulih seperti biasa atas sebab nama mangsa telah disyaki terlibat dalam penyalahgunaan akaun? Okey, bila kita cakap pasal akaun ini, okey, Cik Hafiz juga punya soalan ini. Okey, jika mangsa tadi yang menerima panggilan dalam konteks Macau scam dikatakan akaun dia telah dibekukan sebab disyaki terlibat dengan beberapa jenis kesalahan jenayah, sebagai contoh akaun dia telah digunakan untuk dadah, untuk jenayah, untuk money laundering sebagainya. Benda ni berlaku hanyalah untuk penjenayah approach kepada si mangsa tadi. Dan benda ni betul ataupun tidak, kaedah yang terbaik adalah membuat semakan kepada pihak bank negara sama ada penama tadi ada disenarai hitamkan ataupun tidak. Sebab kita kena ambil tahu macam gini, di Malaysia ini semua institusi keuangan di Malaysia di bawah pemantauan ataupun penyelian bank negara. Jadi seandainya ada akaun bank yang telah orang cakap disita, dibekukan, benda ni boleh membuat semakan terus kepada bank negara. Dan macam saya cakap tadi, seandainya pihak bank mengatakan benda ini tidak dapat dibersihkan, kemungkinan ada sebab-sebab dia. Dan di situ peranan kepada mangsa ataupun penama itu sendiri yang terlibat, dia minta penjelasan mengapakah akaun dia dibekukan ataupun disita tadi. So di situ peluang kepada penama ni untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tepat. Jika penjelasan yang digunakan oleh penjenayah tadi mengatakan akaun dia kena ni dan disyaki disalahgunakan dan kita terima itu sebagai telah dibekukan, bagi saya itu adalah tidak praktikal dan sepatutnya kita sahkan benda itu sendiri. Itu saya harap menjawab untuk soalan kedua Cik Hafiz ni ya. Okey, soalan yang seteruskan dari Cik Nurul Hakiki Uda. Okey, adakah terdapat laman web rasmi dari PDRM ataupun pihak kerajaan Malaysia bagi memudahkan golongan masyarakat untuk membuat semakan sebelum membuat pinjaman kewangan untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan? Okey, bagi menjawab soalan Cik Nurul kita ni, Nurul Hakiki. Tadi saya pun ada menjelaskan bahawa kita ada membangunkan beberapa macam portal ataupun apps. Kita pun ada laman sesawang. Asasnya jabatan komersial itu sendiri. Macam tadi saya ulang balik, macam kita ada Facebook untuk Jabatan Siasatan Jenayah ni ikut kontingen ataupun negeri itu pun ada juga. Dan ada juga yang lebih kepada untuk ke arah topik kita ni lebih kepada yang cyber crime alert ataupun juga amaran scam. Dan apa yang soalan ni tadi jika saya tidak salah faham ni, dia mengatakan untuk laman web rasmi yang melibatkan untuk semakan atas pinjaman kewangan. Untuk benda-benda begini, dia khas untuk mengatakan pinjaman itu tidak betul, pinjaman ini tidak betul. Yang itu saya rasa dia ada macam klise punya wording sebetulnya. Sebetulnya apa yang kita boleh buat adalah kita membuat semakan atas iklan yang menggunakan perkhidmatan pinjaman tadi, menyediakan perkhidmatan pinjaman tadi. Kalaupun ada dia punya certain part ataupun dia akan dedakan dia punya maklumat, contohnya nama syarikat,
Lepas tu kalau dia mengaku sebagai pinjaman uang berlesen, dorang punya company ini ataupun nama syarikat dengan nomor lesen itu kita boleh search. Di sinilah memperlihatkan sama ada individu yang di luar sana nih dia dia ada kesedaran ataupun tidak. Sebagai contoh, jika dia melibatkan syarikat seperti mana tadi yang saya sebutkan di awal program ini tadi, jika menggunakan syarikat kita boleh masuk ke portal SSM Malaysia ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kalau pula menggunakan lesen ataupun money lender yang berdaftar, lesen money lender kita kena tengok dikeluarkan oleh siapa. Dan ini jabatan yang keluarkan adalah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Websitenya pun disediakan untuk semak sama ada lesen-lesen company ini wujud ataupun tidak, ataupun masih sah ataupun tidak. So di situ antara dia punya yang saya boleh kongsikan mengatakan itu adalah kesedaran dan effort daripada individu di luar sana supaya mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Dalam masa yang sama, jika diberikan nomor account ataupun nomor telepon, kita boleh masuk tadi ke dalam portal ataupun mobile apps tadi itu, yaitu untuk semak mul. Dalam apps ini juga yang dibangunkan sendiri oleh komersial Bukit Aman ini, kita akan dapat tahu sekiranya akaun yang digunakan oleh penjenayah ini telah ada kes-kes polis. Begitu juga dengan nomor telepon. Sebab kita kena ambil tahu untuk kesalahan kes jenayah komersial hasilnya melibatkan cyber, dan yang topik kita ini dia adalah berbentuk universal. Maksudnya penjenayah ataupun ini tidak semestinya akan berada di Miri, walaupun mangsa itu ada di Miri. So di situ cabaran dia. Dan seandainya macam penjenayah ini kemungkinan dia berada di Semenanjung boleh, Sabah pun boleh. Yang tengah menonton pun ada juga ya. Sama juga macam kita punya program hari ini, yang menonton pun bukan semestinya yang dari Sarawak sendiri ataupun daripada Miri sendiri. Saya harap itu menjawab untuk soalan pada Encik Nurul. Okey, soalan seterusnya sama juga Cik Nur Hakiki Uda. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan daripada terlibat sebagai salah seorang mangsa Macau scam, kerana kebiasaannya mereka akan menghubungi mangsa secara atas talian seperti mendapat kemenangan lucky draw atau dakwaan dari pihak mahkamah dan wang tebusan, kerana mungkin boleh berlakunya panik bagi mereka yang tidak tahu mengenai Macau scam. Ya. Okey, terima kasih Cik Nurul. Soalan yang ini pun berkaitan juga dengan jawapan saya sebelum ini dan penjelasan saya tadi sebelum inilah. Apa yang saya boleh ulang balik untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, ini kesedaran diri itu sendiri, individu yang terima panggilan tadi untuk mengelakkan dia daripada jadi mangsa. Jika dia meletakkan diri dia sebagai untuk boleh menerima orang punya approach ataupun pemanggil tadi, si penjenayah tadi, kemungkinan dia akan letakkan diri dia dalam zon akan jadi mangsa. So bila kita ambil contoh macam dalam senario yang diberikan oleh Cik Nurul ini, terima panggilan telefon cakap menang peraduan itu, menang peraduan ini, ada kaitan kes di mahkamah apa semua, saya boleh bagikan contoh seumpamanya begini kepada Cik Nurul. Jika kita terima panggilan telefon, dia akan mendakwa daripada mana-mana pihak. Sebagai contoh, jika dia mendakwa dia adalah daripada pihak mahkamah. Dan panggilan telefon ini diterima pada hari Sabtu. Sebagai contohnya, pada hari ini. Contoh hari Sabtu. Ya, contoh hari Sabtu. Dan dia mengatakan ada waran tangkap dikeluarkan kepada Cik Nurul. So, apa yang kita boleh buat? Benda pertama, Cik Nurul yang terima panggilan telefon daripada penjenayah tadi, dia kena cool. Orang bilang jangan panik. Itu benda yang basic. Bila dia panik, dia akan meletakkan diri dia dalam zone untuk jadi mangsa tadi. Sebab apa? Bila kita tidak panik, baru kita akan tahu. Adakah di Malaysia mahkamah bersidang pada hari Sabtu? Logik. Kita akan mula berpikir secara logik. Adakah pihak mahkamah akan berhubung kita melalui telepon? Di sini untuk hadir ke mahkamah pula pada hari Sabtu, untuk menyelesaikan kes pula melalui telepon. So banyak keberangkalian kita ni. Walaupun kemungkinan Cik Nurul cakap memanglah kalau telefon hari Sabtu kan. Tapi ada certain part. Contohnya kita di Miri, kita di Sarawak ini, dan kadang-kadang ada yang ditelepon mengatakan
Contoh by example, kita ada negeri-negeri di Melaya yang bekerja pada hari Sabtu. tidak bekerja hari Sabtu. Maksudnya dia bekerja hari Jumaat. Oh, Jumaat, yes. Oke, dia bekerja hari Jumaat dan ada juga yang cuti hari Jumaat. Oh, Dan ada yang bekerja hari Ahad dan cuti hari Ahad. Contohnya. ada. Oke, memang ada negeri-negeri di Semenanjung yang begitu. Sebagai contoh kita di sini, kita bercuti Sabtu dan Ahad. Oke. Dan bila mana terima panggilan telepon hari Ahad pula. Hari Ahad bila kita pun tahu negeri yang disebutkan itu tidak ada sebarang office buka lah pada hari Ahad tersebut. Jadi itu benar kita boleh berpikir. Macam hari Jumat pula, kalau seandainya kita terima panggilan telepon dari Terengganu atau Kelantan sebagai contoh. Pada hari Jumat yang bangsa tadi Cik Nurul ini kemungkinan ada di Miri. Kita boleh terima, cakap memang di Miri beroperasi hari Jumat. Tapi kalau dia mengatakan dia adalah daripada pihak mahkamah ataupun polis daripada negeri yang tidak bekerja pada hari Jumat, di situ kita boleh pikir, benda ini tidak logik akan dihubungi melalui telepon ataupun ada urusan akan berlaku. Dan kita kena ambil tahu, semua penguat kuasa di Malaysia ini akan mengurangkan ataupun mengelakkan berurusan melalui panggilan telepon, terutamanya bila melibatkan bayaran. Kadang-kala mereka berhubung nih cuma untuk menentukan ataupun kita mau buat janji temu di mana yang sesuai, masa yang sesuai, lokasi yang terdekat dengan mangsa tadi. Sebagai contoh kalau kita polis, contoh kita berhubung dengan orang di Miri, di mana balai terdekat dia dengan di Miri. Kalau dia boleh datang ke IPD, kita mengalung-alungkan terus ke IPD sebab memudahkan kita punya urusan. Jika dia tidak boleh datang ke Miri, contoh di Bekenu, kita akan ke balai Bekenu yang berhampiran dengan pengadu. So yang itu untuk memudahkan pengadu dan bukannya tujuan penguat kuasa ini untuk menyusahkan pula si pengadu ataupun si mangsa ini. So di situ saya harap menjawab untuk Cik Nurul punya soalan kita. Okey, soalan yang terakhir daripada penonton live kita pagi ini. Okey, dari King di Fed. King di Fed. Okey, apakah langkah-langkah yang patut diambil sekiranya saya tiba-tiba terima nombor TSC kepada telefon? Saya tidak ada buat sebarang transaksi dan adakah transaksi boleh dilakukan sekiranya tidak diserahkan TSC code tersebut. Okey. Untuk menjawab soalan daripada King penonton kita di nama Mr. King di Fred. Okey, soalan dia ni lebih kepada isu penipuan melibatkan TSC number. Okey, penipuan TSC number ni adalah antara yang trending ketika ini ataupun yang famous beberapa ketika 2-3 bulan yang lalu dan kemungkinan akan berlaku juga sekarang ini di Miri. Di mana dia punya MO ataupun modus operandi dia ni si mangsa akan terima SMS ataupun panggilan telepon mengatakan ada tersilap buat bank in ataupun buat transaksi keuangan dan memerlukan TSC number daripada si mangsa untuk membatalkan ataupun untuk meneruskan kes ataupun dia punya transaksi tadi. Kebanyakannya melibatkan online banking, online transfer. Jadi bila mana kita terima teks yang sedemikian rupa, apa yang saya boleh kongsikan, kita kena berpikir secara logik dan kreatifnya di situ. Yang pertama dia tu kenapa dia si penjenayah tadi dia kirimkan teks kepada kita. Dan ini adalah urus niaga ataupun transaksi melalui online banking. Jadi di sini kemungkinan besar kita kena suspicious yang benda pertama si penjenayah tadi kemungkinan dia telah ada akses kepada akaun kita tadi. So, bila mana dia perlukan TSC, sebab apa? Dalam TSC itu, bila online banking kita telah daftarkan nomor telefon individu ataupun pemilik kepada akaun itu. Dan kenapa si penjenayah tadi perlukan nomor TSC? Untuk dia meneruskan. Okey, jadi bila kita sudah tahu benda itu, kemungkinan apa yang tindakan kita boleh buat? Yang pertama, kita ignore panggilan ataupun orang yang minta TSC itu. Yang kedua, kita berhubung dengan pihak bank kita tu untuk
closekan ataupun stopkan sementara apa-apa urus niaga melibatkan kita punya online banking. Sebagai contoh, kalau kita punya account bank itu adalah Maybank, kita boleh tengok di belakang ATM card itu dia ada hotline. Itulah kita boleh berhubung dengan hotline itu dalam tempoh 24 jam. Nah, kalau kita mau telepon branch ataupun cawangan yang kita buka account pun boleh. So yang ini kita boleh berhubung untuk kita segerakan benda tu. Dan dalam masa yang sama juga TSE ini kalau kita dapat masuk sebelum ini kita punya online banking, kita boleh masuk dan ubah password dia semula. Dan kita boleh gunakan benda ini untuk mengelakkan kita daripada menjadi mangsa. Okey, saya rasa itu menjawab kepada soalan daripada saudara King kita. Dalam masa yang sama saya tambahkan sedikit untuk satu lagi yang lebih kurang sama dia punya MO melibatkan TSE ini adalah melibatkan OTP. OTP ini pun lebih kurang TSE juga untuk memberi kebenaran kepada individu untuk menggunakan online transaksi. Dan yang ini pun saya rasa hampir sama dengan TSE. Jangan bila kita sebutkan di sini TSE saja, bila ada OTP ini bukan TSE. Tapi konsep dia lebih kurang sama. TSE dan OTP ini lebih kurang sama dan ada certain case dia tidak melibatkan TSE. Dan dia melibatkan OTP tadi itu. So saya rasa benda ini boleh menjawab kepada soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh penonton kita tadi. Dan saya pun mengambil kesempatan di sini, jika ada kemuskilan melibatkan kes komersial ataupun yang belum berlaku ataupun yang telah berlaku, boleh datang berjumpa dengan kita di IPD Miri Sarawak dan pejabat kita sentiasa terbuka untuk semua. Sama ada jangan dikatakan ada dia punya spesifik umur ataupun jantina yang boleh jumpa kita, tidak. Siapa-siapa pun yang rasa muskil ataupun mau mengetahui boleh datang juga kepada kita untuk kita berkongsi. Sebab bagi saya ada banyak lagi kategori-kategori jenayah-jenayah komersial ni yang perlu kita ketahui di luar sana. Tetapi ada certain part penonton kita tu ataupun individu ini di Malaysia ini selagi tidak kena pada diri sendiri, selagi itu tidak mau sedar ataupun orang bilang selagi tidak terlantuk batang hidung, selagi itu tidak mau sedar. So itu antara saya berani kongsikan di sini untuk kepentingan kita bersama. Saya harap kita di masa depan kita dapat bekerja sama dan kita dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan atas talian dan juga jenayah-jenayah komersial di masa depan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada tetamu jemputan kita iaitu Tuan ASP Adianto bin Mudin selaku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah Miri. Sudi meluangkan masa kepada pihak kami dari ICOP Konsultansi Sarawak. Okey, kepada penonton yang telah bagi soalan-soalan yang bernas dan kita akan pilih soalan-soalan yang bertuah di live seterusnya. So sekarang ini kita break and then kita berhenti untuk sesi tapi dah habis kot. Okey, terima kasih kepada yang menonton live kita pagi ini dan terima kasih kepada Tuan sudi bersama-sama dengan kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.